What up guys, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak agama berkenaan dengan One Piece. Alright guys, thank you so much kepada movie Flashback, Mirza Nuair, Outblast Music, Naruto dan Busy Bone for being the 5 first person untuk komen dekat dalam ruangan komen dekat bawah di channel aku ini. So untuk pengetahuan korang, aku nak bagi tahu t-shirt Wano edition putih dan hitam masih lagi dibuka kepada korang yang berminat. Jangan lupa untuk klik link di ruangan description ataupun di pin komen supaya korang boleh dapatkan t-shirt yang serba santai ini. Dan juga kepada korang yang ingin aku promote korang punya business melalui support Nakama First, korang boleh klik link di ruangan description dan pin komen di bawah juga. Dan kepada korang ingin menang giveaway, yes, berita baik, dalam video ini ada giveaway berapa? Aku nak cari 3 pemenang. Siapa yang berjaya untuk susun huruf demi huruf yang aku tinggalkan dekat dalam video ini menjadi satu perkataan, korang adalah pemenangnya. Aku cari 3 pemenang. So, jangan lupa untuk hunt for the alphabet. Dalam chapter 1085 yang lepas, apa yang kita dapat confirmkan adalah Gorosei dan Imu boleh bertarung, brother. Even Sabo pun tak sangka pasal dia cakap, aku ingat sekali henjut je boleh letupkan umat-umat purba ni. Dan dalam chapter lepas juga, kita tahu berkenaan masa lalu Imu, which is dari The Void Century, yang mana telah membenarkan beberapa spekulasi sidang peminat One Piece hubungan dia dengan Queen Lily. Dan kita juga dapat pendedahan bahawa keluarga Nefertari dari kerajaan Arabasta rupa-rupanya dari keluarga D. Dan dalam video ni juga banyak lagi poin-poin yang kita nak discusskan, termasuklah berkenaan kekuatan Imu dan Gorosei, yang mana aku nak share sikit satu teori tentang kekuatan Im Sama, konflik tentang penerangan Im Sama dekat Cobra kat sini, dan apakah impak yang akan berlaku sekiranya kewujudan Im Sama didedahkan kepada dunia, dan satu bonus part. So stay tuned until the end because this gonna be a very spicy video. So berkenaan kekuatan Im Sama, perkara yang telah kita pasti dari Im Sama dari chapter lepas adalah Im Sama mampu untuk transform menjadi satu bentuk monster bayang-bayang yang cukup besar, yang kita boleh tengok dia merangkak turun dari the empty throne kat sini. Plus dia juga ada mulut besar dan bertaring tajam, serta dia juga boleh makan api yang dihasilkan oleh Sabo ketika Sabo menyerang dia. Dan mungkin arrow yang telah menusuk Cobra dan Sabo kat sini juga adalah sebuah serangan daripada Imu Sama. Dan selain itu, kita juga mengetahui bahawa Gorosei mampu untuk transform menjadi giant creature ketika menghalang Cobra dan Sabo dari meninggalkan bilik empty throne tersebut. Dan suka untuk aku highlight kat sini adalah, kalau korang perasan, sebelum diorang berenam ini berubah ke wujud monster diorang masing-masing, diorang tak dapat pun nak detect even Sabo yang berada dalam bilik empty throne tu juga, yang hanya bersembunyi di sebalik tiang. Tetapi setelah berubah ke wujud monster tersebut, diorang dapat mengesan Wapol yang hanya kita boleh tengok mata dia saja yang tengah mengendap. So maybe perkara terfaktakan juga di sini adalah dengan perubahan bentuk diorang tu meningkatkan lagi sense diorang terhadap surrounding. Jadi dekat sini kita boleh berspekulasi atau berteori sikit pasal kekuatan Im Sama ni. First, kita dah ada pun Devil Fruit yang boleh mengawal dan memanipulasi bayang-bayang, which is Gecko Moria. So aku rasa it is impossible untuk Oda jelmakan satu lagi Devil Fruit dengan kekuatan yang sama. Dan kita juga dah ada satu Devil Fruit yang berasaskan kegelapan, which is Yami Yami Nomi. Cuma perbezaan antara Kage Kage Nomi dengan Yami Yami Nomi adalah Kage Kage Nomi mampu untuk merubah wujud dirinya menjadi monster, which is apabila Moria mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Shadow Asgard dengan menelan 1000 bayang-bayang. Jadi ada satu teori menarik yang dikeluarkan Ohara yang mengatakan mungkin seperti Luffy, Devil Fruit Im Sama ini juga dari model Hito Hitonomi, model Tsukuyomi, the Moon God. Reason kenapa Ohara berkata demikian adalah berkemungkinan Im Sama will be the final villain untuk Luffy. Jadi akan jadi sangat make sense if the final fight will be the Sun God against the Moon God. Selain itu, dalam mitologi Jepun, Moon God dikatakan sebagai satu sosok yang telah menjadi outcast ataupun buangan setelah kehadiran The Sun God. Dan prinsip asas Tsukuyomi adalah dia sangat firm atau teguh, tegas dengan undang-undang, sehingga dia sanggup untuk membunuh siapa sahaja demi membela undang-undang yang telah ditetapkan. So this will take us back to chapter 908 muka surat 13 yang menyentuh tentang the great cleansing yang diungkapkan oleh Gorosei Venus kat sini. Alright, seterusnya aku nak sentuh sikit pasal Devil Fruit Gorosei kat sini. Jadi seperti yang kita nampak kat sini, Devil Fruit diorang surely kalau dari keluarga Zoan, maka pasti bukan dari keluarga normal Zoan ataupun ancient Zoan. Sebab kita boleh tengok sebelum-sebelum ini banyak Zoan dah diperkenalkan dari keluarga normal Zoan, ancient Zoan yang kita boleh tengok dekat Onigashima War. So maybe Devil Fruit yang dimakan Gorosei kat sini adalah dari keluarga mythical.
Seterusnya aku nak sentuh sikit pasal scene Imu yang berdialog dengan Cobra kat sini. Jadi dekat sini seolah-olah terkonfirmkan bahawa Imu Sama telah hidup begitu lama, which is sejak dari zaman The Void Century up until now. Sebab bila Gorosei kat sini cakap Great Imu, Cobra still ada kat sini ni dalam chapter 1084. Cobra dalam chapter 1085 perasan yang nama Imu tu dia pernah dengar, which is sebuah nama yang berada dalam kalangan The First 20 namun dipotong oleh Im Sama yang berkemungkinan The First 20 King lah kot kan, yang membentuk the world government. Jadi pada aku kat sini ada 4 kemungkinan, which is pertama, Im Sama tu memang telah hidup begitu lama, iaitu sejak 800 tahun dahulu lagi. So kalau begitulah argumentnya, kita kena revise balik develop apa yang boleh membuatkan seseorang hidup begitu lama sampai tak mati-mati dan mampu untuk mengekalkan kekuatan dia. Yelah, orang yang hidup 100 tahun pun mesti dah tenat kan. Ini tidak begitu lincah kawan tu. Alright, kemungkinan kedua adalah berkemungkinan Im Sama sekarang ini bukanlah Im Sama yang dari 20 King tersebut, namun hanyalah descendant atau waris dari Im Sama yang lama. Tapi itulah cara Im Sama cakap dalam chapter 1085 memang nampak klasik benar. Kemungkinan ketiga adalah Im Sama yang didedahkan ini adalah reincarnation. Maksudnya sebelum ni Im Sama dah mati tapi dihidupkan semula oleh some sort of power. Tapi kemungkinan ni aku tak minat sebab Oda dah bagi tahu dia tak berminat untuk revive watak yang dah mati. Cuma tak rugi kalau kita masukkan juga kemungkinan dalam sini. Dan kemungkinan yang keempat adalah Im Sama yang didedahkan adalah sebenarnya bukan Im Sama tapi seorang imposter. Boleh jadi juga kan, kata kemungkinan. Cumanya itulah cara dia cakap pasal Lily tu nampak begitu meyakinkan, seolah-olah dia sangat rapat dengan Lily dan mengenali personally Queen Lily. Seterusnya berkenaan penerangan Im Sama tentang The Void Century. Dari sini kita dapat lihat seolah-olah Lily sebelum ini bekerjasama dengan Im Sama untuk menjatuhkan The Ancient Kingdom. Kemudian Lily telah betray Im Sama dan membuatkan poneglyph yang ada telah tiris hingga tersebar ke seluruh dunia. Atau sebenarnya Lily bukanlah ikhlas dalam kerjasama dia dengan Im Sama dan hanyalah bertindak sebagai spy untuk Joy Boy dan menyusup masuk sebagai salah seorang ahli dalam 20 Kingdom macam peranan Kyoshiro aka Denjiro. Cuma bezanya peranan Lily itu berjaya untuk menggagalkan perancangan Im Sama. Dan berkemungkinan juga Lily bersahabat baik dengan klan Kozuki. Sebab satu perkara terfaktakan dalam chapter 818 muka surat 13, Nekomamushi bagi tahu yang klan Kozuki lah yang bertanggungjawab dalam mencipta batu poneglyph. Jadi dia macam berlaku konflik kat sini sebab dari gaya penyampaian Im Sama seolah-olah diorang catat sama-sama tapi Lily buat hal sampai tersebarlah poneglyph tersebut ke seluruh dunia. Tapi andaian akhir aku adalah macam ni, Lily menjadi spy untuk Joy Boy dalam Im Sama punya team dan dibocorkan rahsia tersebut melalui surat yang diutuskan kepada klan Kozuki untuk ditulis semula sejarah dan rahsia tentang apa yang berlaku pada ketika itu. Dan Im Sama dapat tahu tentang itu, maka Im Sama pada ketika itu berjaya untuk conceal semua poneglyph yang ada. Tetapi sebelum Im Sama dapat poneglyph tersebut, Lily seolah-olah telah buat satu kesilapan yang menyebabkan batu poneglyph itu tersebar ke seluruh dunia, yang actually pada aku bukanlah secara random, tetapi poneglyph itu diberikan kepada negara-negara yang beraliansi dengan Joy Boy. Sebab itu Im Sama cakap if it was actually part of some larger plan. Dan nampaknya tindakan Lily juga seperti mana didedahkan dalam chapter 1085 ini sama dengan tindakan Roger. Sebab bukan hanya mengeksekusi Roger, tindakan Merin yang berjaya. Kononnya menangkap Roger sahaja pun telah menampakkan kekuatan Merin. Gila, Merin dapat tangkap King kot. Dan kat situ nampak plan diorang untuk menutup bisnes perlalunan ini dah hampir sempurna dan berjaya. Namun Roger spoil everything up dengan kata-kata akhirnya, harta aku, kalau korang nak aku bagi, carilah, aku tinggalkan semua di situ. Jadi kat sini Roger berjaya spoil perancangan Merin dan world government dengan kata-katanya, verbal, lisan. Tapi Lily berjaya gagalkan perancangan Im Sama dengan teks atau penulisan. So kedua-dua watak ini ada parallel diorang, and not to mention both of them share the same initial D, dan kedua-dua diorang juga mati demi mencetuskan sebuah revolusi yang besar dan menggila. Dan dari pernyataan Im Sama kat sini barulah aku macam sejuk sikit dari terus tertanya-tanya kenapa Im Sama tak hapuskan semua klan D kalau dah tahu yang klan D ini adalah musuh ancient dia. Which is sebab klan D yang ada sekarang ini semua buta map, buta sejarah, sebab diorang langsung tak tahu apa maksud sebenar initial D pada nama diorang. Tapi tak boleh salahkan diorang juga sebab sejarah pun dah
dipadamkan kan. Next kita nak discuss apa impak yang berkemungkinan besar akan berlaku kalau watak Im Samad ini didedahkan. Sebab dalam chapter ini selain dari Cobra, Sabo dan Wapol juga turut mengetahui kebenaran tentang Nefertari di Lily. Mesej yang Cobra nak Sabo sampaikan kepada Lily, which is dorang dari klan D. Dan paling penting, ada satu raja yang sebenarnya memerintah seluruh dunia secara siluet. Pada aku perkara ni penting, sebab tu dalam chapter 1084 Oda refresh balik ingatan kita pasal ini melalui Cobra yang menerangkan pada aku dengan terperinci tentang The Empty Throne dan Celestial Dragon. So pada aku, kalau dunia mengetahui tentang kewujudan Im Sama dan merupakan raja bagi seluruh dunia, maka 50 raja-raja ni akan marah. In fact, back at chapter 908, kita didedahkan bahawa world government adalah sebuah organisasi besar yang terdiri daripada 170 kerajaan secara keseluruhannya, dan 50 dari negara tersebut dipilih untuk hadir ke persidangan 4 tahun sekali di Reverie. Surely world government tak nak buat 50, bahkan 170 kerajaan ini bengang dengan dorang sebab numbers do matter dalam peperangan. Tengok Marineford, macam mana Meereen boleh nak distract Alliance Whitebeard, lepas tu pula Whitebeard dia ajak bagi untuk join dia sebab leader akan nampak a very bigger picture yang Fodor ni tahu nak langgar je. Dan dekat Onigashima kita boleh nampak numbers antara tentera aliansi Luffy versus aliansi Kaido pelan-pelan merosot dari perbezaan yang ketara gila hingga makin lama makin seimbang. So sekarang Dragon ada 7 tolak Lulusia Kingdom yang beraliansi dengan dia, which is perbezaan sangat ketara kalau diorang nak lawan head to head. 7 versus 170. Kalau rahsia ni bocor, lama-lama angka yang begitu besar perbezaannya ini akan makin lama makin merosot dan akhirnya akan jadi makin seimbang. Tu tak termasuk Wano lagi, Skypiea lagi kan. Jadi pada aku, prioriti utama world government sepatutnya adalah untuk melenyapkan Sabo dan Wapol. I don't know, mungkin buat macam bagi ke, letak bounty yang tinggi pada Sabo ke, atau offer mana-mana kingdom yang berjaya bunuh atau tangkap Sabo, raja dan pemaisuri dorang akan dapat jadi Celestial Dragon. Walaupun benda tu mustahil, tapi masalah sekarang ni lagi besar dari status kan. Cakaplah Cobra adalah salah seorang dari world government dan kami akan menuntut bela atas kematian kawan kami. Jadi dengan ini kami akan menawarkan ganjaran besar untuk mana-mana kerajaan dan individu yang berjaya membunuh atau menangkap Sabo. Bilion-bilion beri akan kami berikan dan raja-raja akan dijadikan Celestial Dragon kami. Konon nanti raja tu sampai mari Jawa, kau buatlah jadi hamba ke kan. Pasal Wapol tu tak boleh nak buat apalah kan. Pasal surat khabar yang cerita pasal Sabo yang bunuh Cobra tu keluaran dari Morgan punya company. World government tak boleh nak suruh Morgan taruh nama Wapol sekali. Tambah pula Wapol awal lagi dah jumpa dengan Morgan, lagilah kawan tu berat nak petik nama Wapol. Tapi tak tahulah in future macam mana. Ataupun guna CP0 atau CP9 untuk buru Wapol dan Sabo. Buat apa jaga Celestial Dragon lagi dah? Banyak lagi pegawai-pegawai lain. Reason guna CP0 dan CP9 aku ni adalah sebab diorang ni lagi talented. Buktinya Lucci with Galela Company sampai dapat bawa balik lah Robin ke Enies Lobby. Sebab kalau rahsia bocor, greater impact akan berlaku. First, angka kerajaan yang akan menyertai Revolutionary Army akan bertambah dengan sangat-sangat mendadak. Meereen akan hilang trust kepada world government. Lanun akan target world government since kekayaan banyak ada dekat sana di Marijoa. Tak dapat Laughteal, Marijoa pun jadilah prisoner ramai kat sana. Macam jadi kes Blackbeard nanti masuk Impel Down, lepas tu jadikan prisoner level 6 dalam tu sebagai anak buah dia. Awet pun ramai. Plus lanun-lanun ni boleh balas dendam atas nakama dorang atau bapak dorang ke, anak dorang ke, abang adik dorang ke yang dah jadi hamba abadi kat sana. Dan not to mention Cross Guild yang berdendam teruk lepas revocation of Shichibukai dibuat. Plus Crocodile pun pernah jadi banduan Impel Down kan. Alright, bonus part yang aku cakap tadi adalah pasal orang yang akan dedahkan pasal D. Sebenarnya aku yakin yang tak lama lagi Vivi dan Luffy akan bertemu di Egghead Island ataupun arc setelah Egghead. Maybe Vivi dah hampir dengan Egghead sebab Morgan mesti nak tahu detail perkara yang berlaku dekat Egghead. Plus dia already miss out 2 fight terhebat yang berlangsung dengan dahsyat, which is antara Heart Pirates versus Blackbeard Pirates dan Cape Pirates versus Akagami Pirates. So at least kalau dia boleh dapat liputan pasal perlawanan Gorosei dan Admiral Kizaru versus Mugiwara Pirates, pada aku this will be a very very big story. Dan selain Sabo, Wapol pun tahu pasal D. Jadi ada kemungkinan
kemungkinan juga sebelum Sabo bagi tahu Vivi, Wapol dah siang-siang lagi bagi tahu Vivi, membuatkan Vivi nak jawapan dan nak tahu apa sebenarnya D ini. Dan setakat ini Robin memang berminat nak tahu pasal D. 3 kali dia mention pasal D. First dekat Alabasta, kedua dekat Skypia, ketiga dekat Sabaudi. Tapi semua ni masa dalam pre-time skip lah. Mungkin semasa dan selepas time skip, knowledge Robin dah banyak. Sebab semasa time skip pula Robin bersama Dragon selama 2 tahun. Selepas time skip pula Robin dah baca banyak poneglyph dan belum pernah share lagi info yang dia tahu dari apa yang dia baca, sebab maybe diorang tak pernah tanya. Plus Luffy bukan peduli pun, sebab dalam chapter ni 1085 pun Luffy cakap tu kebetulan je pun nama dia tu. Plus Ace siap tambah nama tu, nama je lah, membuatkan Luffy macam tak kisah dengan D yang ada pada nama dia. Kalau bukan pun Robin, maybe daripada Dr. Vegapunk, sebab Vegapunk dah baca semua buku dari Ohara dan antara watak lain adalah Relic. For sure dah tahu pasal D, sebab dia sendiri yang bagi tahu, cuma Luffy je yang tak nak dengar kan. Maybe lepas ni mengetahui sejarah D akan jadi sesuatu yang perlu untuk Luffy untuk kuatkan reason dia untuk meletakkan World Government sebagai musuh utama yang perlu dihancurkan sebelum pergi ke Laugh Tale. Okay, on that note, yes, aku berharap Luffy kalahkan World Government dulu sebelum ke Laugh Tale. Alright, so guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi